Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambung kita pada subjek pendidikan Islam tahun 6. Pada hari ini kita akan belajar pada topik Al-Quran. Baik, pelajaran hari ini kita akan mempelajari pada surah Az-Zukhruf. Kita akan masuk ke bahagian pengenalan. Pada surah Az-Zukhruf kita akan mempelajari tentang pengenalan surah Az-Zukhruf, membaca potongan kalimah daripada surah Az-Zukhruf, kemudian kita membaca potongan kalimah dengan bertajwid daripada surah Az-Zukhruf, dan kemudian kita membaca potongan ayat dari surah Az-Zukhruf dari ayat 52 hingga ke 56. Baik, murid-murid, kita masuk ke bahagian pengenalan, iaitu pengenalan surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf diturunkan di Makkah dan merupakan surah yang ke-43, juzuk yang ke-25 dan mengandungi 89 ayat. Dinamakan surah Az-Zukhruf yang bermaksud perhiasan kerana pada ayat yang ke-35 dan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya diterangkan perihal kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sepatutnya jawatan Nabi itu diberikan kepada seorang besar yang kaya raya dan berpengaruh. Bagi menolak hujah mereka, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa kekayaan dan kemiskinan tidak boleh dijadikan ukuran bagi darjat seseorang, kerana segala kekayaan dan perhiasan dari emas dan lain-lainnya itu hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Sebaliknya, kesenangan hari akhirat di sisi hukum Allah, iaitu di sisi Allah, adalah tertentu bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di sini ialah Allah Subhanahu wa taala tidak memandang darjat, kekayaan, pangkat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat besok adalah orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada dosa-dosa, melakukan perkara-perkara yang dosa, dosa kecil ataupun dosa besar. Baik, sedikit pengenalan ringkas tadi. Kemudian kita terus kepada membaca potongan kalimah daripada surah Az-Zukhruf. Baik, murid-murid, ada 4 kalimah yang saya keluarkan daripada surah Az-Zukhruf. Ya. Kalimah yang pertama iaitu khairum min, khairum min, khairum min. Baik, potongan kalimah yang kedua aswiratum min, aswiratum min, aswiratum min. Kemudian potongan kalimah yang ketiga dhahabin aw jaa, dhahabin aw jaa, dhahabin aw jaa. Potongan kalimah yang keempat iaitu wa masalan lil akhirin, wa masalan lil akhirin, wa masalan lil akhirin.
Baik, murid-murid bolehlah mengikut bersama-sama dengan saya membaca potongan kalimah. Bermula pada kalimah yang pertama. Khairum min. Kalimah yang kedua. Aswiratum min. Kalimah yang ketiga. Zahabin auja'a. Potongan kalimah yang keempat. Wa masalan lil akhirin. Baik, seterusnya kita masuk ke bahagian membaca potongan kalimah dengan bertajwid. Dua kalimah yang kita keluarkan daripada 4 kalimah tadi. Kalimah yang pertama tadi, khairum min. Kalimah yang kedua, aswiratum min. Baik. Kedua-dua kalimah ini merupakan idgham ma'al gunnah. Apa itu idgham ma'al gunnah? Iaitu apabila huruf nun yang bertanda mati ataupun huruf-huruf yang berbaris tanwin datang selepasnya salah satu daripada 4 huruf ini, iaitu 4 huruf nun, mim, waw dan ya, maka akan berlaku idgham ma'al gunnah. Apa yang dimaksudkan ma'al gunnah? Iaitu bersamanya dengung. Dimasukkan memasukkan dengan dengung. Contoh pada kalimah yang pertama tadi, tanwin pada huruf ra berjumpa dengan huruf 4 huruf yang tadi, nun, mim, waw, ya. Dekat sini kita akan berjumpa dengan huruf mim. Tanwin berjumpa dengan huruf mim, jadi kita kena dengung. Tanwin itu kita kena idghamkan berserta dengan dengung. Cuba dengar. Khairum min. Didengungkan dengan 2 harakat. Dan kalimah yang kedua, aswiratum min. Aswiratum min. Kita memasukkan tanwin itu dengan huruf mim. Okey, itu dinamakan idgham ma'al gunnah. Baik, membaca potongan kalimah dengan bertajwid dengan kalimah seterusnya, iaitu kalimah yang ketiga, zahabin auja'a. Zahabin auja'a. Apakah hukum tajwid ini? Hukum tajwid ini ialah izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Iaitu bermaksud mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa tambahan pada dengung. Izhar apa maksudnya? Jelas, nyata. Izhar halqi. Jadi bacaan kita tak boleh dengung, kena jelas. Cuba dengar lagi sekali. Zahabin auja'a. Pada kalimah bin tu kita tak boleh dengung. Zahabin. Salah. Jadi kita kena jelaskan bacaan kita dengan tanwin tu. Zahabin auja'a. Tanpa dengung. Okey. Hukum tajwid yang seterusnya. Kalimah yang keempat, wa masalan lil akhirin. Wa masalan lil akhirin. Apakah hukum tajwid bagi kalimah tersebut? Iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Terdapat 2 huruf idgham bila gunnah, iaitu lam dan ra. Apabila huruf nun yang bertanda mati atau
huruf yang berbaris dua atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada dua huruf ini, iaitu lam dan ra, maka terjadilah idgham tetapi tanpa dengung. Bila tu tanpa bila. Bila. Ha, la. La tu maknanya tanpa. Bila. Bila gunnah. Tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Memasukkan huruf nun yang bertanda sukun dan tanwin ke dalam huruf lam atau ra tanpa keluar dengung. Dengung tu macam mana? Mengidung bunyi dia. NG belakang dia. Ini tak ada dengung. Jadi kita terus idgham, memasukkan tanpa dengung. Dengar lagi sekali Sambil tu boleh ikut. Wa masalal lil akhirin. Tak ada bunyi dengung. Kalau dengung wa masalan lil itu dah kesalahan dari segi tajwid. Jadi tanda syiddah tu memasukkan tanda syiddah pada huruf lam. Jadi kita kena mengidghamkan tanpa dengung bila gunnah. Wa masalan lil akhirin. Baik, murid-murid, seterusnya kita masuk pada bahagian membaca potongan ayat daripada surah Az-Zukhruf. Saya ambil pada ayat yang ke-52 hingga ke-56. Jadi murid-murid bolehlah kalau ada Quran kat depan, di sebelah awak bolehlah buka sambil-sambil saya baca, awak boleh dengar ataupun boleh mengikut sekali. Baik, murid-murid, bersedia kita untuk membaca potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم. Baik, pada ayat yang ke-52 tu, pada yang bertanda warna merah tu, yang kita telah membaca tadi, iaitu potongan kalimah khairum min. Ni daripada ayat 52 saya keluarkan hukum tajwid tadi, iaitu idgham ma'al gunnah, tanwin berjumpa dengan huruf mim. Kemudian pada ayat yang ke-53, aswiratum min. Idgham ma'al gunnah. Kemudian pada ayat yang ke-53 juga, selepas pada aswiratum min,
zahabin au jaa. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah atau alif, hukumnya izhar halqi tanpa dengung. Zahabin au jaa. Kemudian hukum tajwid yang seterusnya pada ayat yang ke-56, iaitu wa masalan lil akhirin. Hukum tajwid dia adalah idgham bila gunnah, tanpa dengung. Baik murid-murid, pada ayat yang ke-54 tu, ayat yang ke-54 ada tanda waqaf. Ada tanda waqaf iaitu jim kecil. Nampak tak jim kecil pada ayat 54 iaitu fa'ata'u. Baik, jim ni, tanda waqaf ni bermaksud harus berhenti. Sama ada kamu nak berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh. Tanda waqaf ni. Kalau berhenti, kita matikan dengan huruf ha. Dengar fa'ata'u. Tu berhenti. Tapi kalau kita nak sambung pun boleh. Fa'ata'uhu innahum. Tu cara nak nyambung. Itu daripada potongan kalimah. Kalau potongan ayat dia tadi, fastakhaffa qauman fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Itu cara kita nak menyambung. Kalau berhenti, kita matikan huruf ha. Baik. Cukup untuk pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari yang mendatang. Dan saya tinggalkan pada kamu iaitu latihan berdasarkan pada surah Az-Zukhruf ini, iaitu hukum tajwid. Untuk kamu mengulang kaji di rumah. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.